Pada satu ketika dahulu, ada seorang budak yang bekerja sebagai pengembala biri-biri. Setiap hari dia akan membawa sekumpulan biri-biri ke lebah rumput yang besar untuk makan. Suatu hari, budak tersebut berasa bosan dan menjerit, "Tolong, serigala, makan biri-biri." Penduduk kampung terdengar jeritannya dan segera bergegas untuk menolong. Budak tersebut ketawa saja kerana menganggapnya lucu. Penduduk kampung memberi amaran untuk tidak bergurau seperti itu lagi. Keesokannya harinya, ketika biri-birinya sedang makan, budak tersebut sekali lagi bergurau dengan menjerit, "Tolong, serigala!" Dan sekali lagi penduduk kampung bergegas untuk menolong. Tetapi budak tersebut hanya mentertawakan mereka. Penduduk kampung berasa sangat marah. Suatu hari ketika kambing biri-birinya sedang makan, seekor serigala muncul dan membaham beberapa ekor biri-biri. Budak tersebut menjerit, "Tolong, serigala!" Tetapi tak ada satu penduduk yang muncul kerana menganggap budak itu sedang menipu lagi. Sekian, terima kasih. Pada suatu ketika dahulu ada seseorang budak lelaki yang bernama Kasdi. Dia tinggal di sebuah perkampungan kecil bersama-sama ibu bapanya. Nasib Kasdi tidak sebaik kanak-kanak yang lain di dalam kampungnya. Kaki Kasdi lumpuh, dia tidak dapat berjalan. Dia hanya boleh bergerak dengan bantuan kerusi roda yang diberikan oleh orang-orang kampung yang dermawan. Kasdi suka duduk di tepi tingkap dan melihat budak-budak lelaki lain yang sebaya dengannya bermain bola sepak di padang di hadapan rumahnya. Dia berharap agar dapat menjalani hidup yang sempurna seperti orang lain. Ibu bapa Kasdi, Encik dan Puan Dani amat mengasihani anak mereka. Mereka berusaha untuk membuatkan Kasdi gembira dengan pelbagai cara. Bapa Kasdi merupakan seorang seniman. Dia suka mengukir mainan yang cantik untuk Kasdi. Kasdi mempunyai koleksi mainan yang banyak. Dia sungguh gembira apabila melihat untuknya pada setiap hari. Ibu Kasdi pula menghiburkan hatinya dengan membacakan banyak buku cerita kepadanya. Ibunya menceritakan kisah-kisah orang istimewa yang telah berjaya dalam kehidupan mereka. Kisah-kisah yang diceritakan oleh ibunya membuatkan Kasdi lebih berani dan berkeyakinan. Walaupun dia kurang upaya, dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk belajar bersungguh-sungguh agar menjadi orang yang berjaya dan terkenal pada masa hadapan. Sekolah Kasdi tidak jauh dari rumahnya. Ketika dia baru masuk ke sekolah, ibunya menemaninya ke sekolah pada setiap hari. Dari hari ke hari, Kasdi sudah mampu pergi ke sekolah sendiri. Dia berada dalam tahun 2 di sekolah. Kasdi amat cemerlang dalam pelajarannya. Semua guru menyukainya kerana sikapnya yang positif terhadap pelajarannya. Kasdi tidak mempunyai kawan di sekolah. Semua pelajar di sekolah itu suka mengejeknya. Namun
semua itu tidak pernah mematahkan semangat Kasdi. Dia hanya membiarkan mereka. Malik merupakan rakan sekelas Kasdi. Malik merupakan pelajar yang paling nakal dan kejam. Di dalam kelas itu, dia suka mengejek dan mengganggu Kasdi. Setiap kali mereka bertemu, seperti biasa, Kasdi membiarkannya sahaja. Pada suatu hari, Kasdi sedang dalam perjalanan ke sekolah dengan menaiki kerusi rodanya. Malik mengutip beberapa biji batu dan melontarkannya ke arah Kasdi. Kasdi tercedera kepala dan mukanya luka. Kasdi menangis kesakitan. Malik hanya ketawa tanpa balas kasihan. Pada suatu pagi Ahad, Malik dan beberapa orang budak lelaki yang lain sedang bermain layang-layang di hadapan rumah Kasdi. Mereka seperti biasa, Kasdi hanya mampu melihat mereka bermain. Angin bertiup kencang pada hari itu hingga menyebabkan layang-layang Malik tersangkut di atas sebatang pokok yang tinggi. Malik mula memanjat pokok itu. Tiba-tiba dahan yang dipijaknya patah. Malik hilang imbangan lalu terjatuh ke tanah di meraung kesakitan, tetapi tiada sesiapa pun yang datang membantunya. Kasdi telah melihat segala yang berlaku dengan segera. Dia keluar dari rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika Zara. Saya nak menyampaikan cerita tentang sang singa dan sang tikus. Seekor singa sedang tidur lena di dalam hutan. Seekor tikus kecil secara tidak sengaja terpijak ekor sang singa itu. Sang singa terjaga lalu menangkap sang tikus. "Tolong lepaskan saya. Saya akan menolong kamu suatu hari nanti kalau kamu lepaskan saya," kata sang tikus ketakutan. Sang singa pun melepaskannya. Pada suatu hari, sang singa terkena jerat si pemburu. Ia mahu meminta tolong. Sang tikus terdengar jeritan itu. Ia pun segera mendapatkan sang singa. Sang tikus menggigit jerat itu sedikit demi sedikit. Akhirnya, sang singa pun bebas. "Terima kasih kerana menolong saya," kata sang singa kepada sang tikus. Pada suatu hari, Hasan terdengar suara aneh ketiga menebang pokok. "Nama saya si Kerdil. Saya tinggal di dalam lubang pokok ini. Tolong bebaskan saya. Saya akan tunaikan satu hasrat kamu. Namun, saya akan bebas jika kamu membuat permintaan kedua," kata si Kerdil. Hasan bersetuju. Tanpa membuang masa, dia pun membuat permintaan. "Saya ingin sebuah rumah yang dipenuhi oleh harta," kata Hasan. Si Kerdil pun menunaikan permintaan itu. Lama-kelamaan Hasan berasa bosan tinggal keseorangan. "Saya bosan tinggal keseorangan. Saya teringin mengawini puteri raja," kata Hasan.
penebang pokok itu tidak menyedari dirinya telah membuat permintaan kedua. Si kerdil pun mengucapkan selamat tinggal dan akhirnya bebas. Pada suatu hari, semut minum di tepi sungai. Tiba-tiba dia tergelincir lalu terjatuh ke dalam sungai. Dia hampir lemas. Burung merpati berehat di dahan pokok. Ketika itu dia ternampak semut yang hampir lemas. Dia menjatuhkan sehelai daun ke arah semut. Semut terus memanjat daun itu dan berterima kasih pada burung merpati kerana menyelamatkannya. Terima kasih. Anjing yang tamak. Pada suatu hari, ada seekor anjing yang berasa amat bangga kerana telah mendapat seketul tulang yang besar dari pasar. Anjing itu menggonggong tulang itu sambil berlari ke tempat yang selamat untuk memakan tulang itu. Anjing tersebut sampai ke sebatang sungai yang mempunyai air yang sangat jernih. Anjing mula berjalan dengan perlahan-lahan untuk menyeberangi sungai tersebut. Tiba-tiba ia ternampak bayangannya di dalam sungai yang jernih itu. Memandang dirinya dan menyangka itu adalah anjing lain yang menggonggong tulang juga anjing itu. Berfikir tulang itu nampak lebih besar, jadi ia mahu mengambilnya. Anjing itu pun membuka mulutnya untuk merampas tulang daripada anjing lain itu. Malangnya tulang tersebut jatuh ke dalam sungai dan dibawa pergi oleh arus sungai. Bayangan anjing tersebut dalam sungai itu pun hilang. Singa yang tamak. Pada suatu hari, seekor singa yang sudah beberapa hari tidak makan ternampak seekor anak yang sedang tidur di bawah pokok. Singa tersebut berfikir, akhirnya ada makanan yang lazat untuk aku makan. Apabila menghampiri anak tersebut, si singa ternampak pula seekor rusa yang sedang lalu berhampirannya. Si singa pun berfikir, rusa ini nampak lebih menyeramkan. Baik aku mengajarnya. Si singa pun beralih arah dan meluruk untuk membaham si rusa. Bunyi tersebut membuatkan si anak terbangun dan setelah lari menyadari apa yang sedang berlaku. Dia pun lari untuk menyorot daripada singa tersebut. Malangnya bagi si singa, rusa tersebut juga berjaya lari dari pandangannya. Lalu si singa gagal menangkap rusa tersebut. Si singa berfikir, dia masih ada si anak tadi untuk dijadikan makanan. Akan tetapi, anak tadi pun sudah tiada. Tamat. Semut dengan merpati. Pada suatu hari yang panas, seekor semut sedang mencari air untuk diminum. Setelah lama berjalan, si semut pun terjumpa sebuah kolam. Ketika hendak mengambil air dari kolam tersebut, si semut tergelincir dan terjatuh ke dalam kolam. Seekor burung merpati yang sedang bertenggek di atas pokok di tepi kolam tersebut ternampak apa yang terjadi dan cepat-cepat menolong semut tersebut dengan menghulurkannya sehelai daun supaya semut itu dapat panjat ke atasnya. Daun itu hanyut ke tebing sungai dan semut pun dapat naik ke tebing kolam. Pada masa yang sama, seorang pemburu terlihat si burung merpati dan melemparkan jeratnya ke arah merpati. Si semut menggigit kaki si pemburu itu dan melepaskan jeratnya dan si merpati berjaya terbang untuk menyelamatkan diri. Sekian, terima kasih.
Nasihat Abang Geranham. Adik-adik, gosoklah gigi dengan saiz berus gigi dan sesuai. Usah gunakan berus gigi orang dewasa. Saiz berus gigi tersebut besar. Saiznya tidak sesuai untuk mulut kamu. Berus gigi yang elok dapat kamu pegang dengan mudahnya. Oleh itu, gusi kamu tidak sakit. Ingat, adik-adik, gosok gigi kamu pada setiap hari supaya gigi kamu bersih. Terima kasih. Arnab dan kura-kura. Pada zaman dahulu, di sebuah rimba tinggal beberapa jenis haiwan termasuk arnab dan kura-kura. Si arnab sering berlari ke sana sini dengan laju dan mengejek kura-kura kerana berjalan lambat. Si kura-kura berkata, "Memang betul aku lambat, tapi aku ingin mencabar kau untuk berlumba." Si arnab mendengar cabaran kura-kura itu ketawa. Haiwan-haiwan lain terdengar ketawa si arnab itu dan bertanyakan kenapa. Dan si arnab pun menerangkan kepada mereka. Mereka bersetuju untuk melihat perlumbaan tersebut. Malam itu kura-kura tidur awal untuk mendapatkan rehat yang cukup. Manakala si arnab yang terlebih yakin memenangi perlumbaan tersebut. Keesokan harinya, perlumbaan pun bermula. Si arnab lari dengan pantas. Sekian lama arnab berlari, tibalah masa arnab berasa penat. Arnab mahu berehat di bawah pokok dahulu kerana terlalu yakin dia akan menang dan si kura-kura mustahil akan mengatasinya. Sementara si arnab tidur nyenyak, kura-kura terus berjalan walaupun perlahan, tetapi kura-kura tidak berhenti dan akhirnya kura-kura berjaya melepasi arnab yang masih tidur di bawah pokok. Selepas beberapa ketika si arnab terjaga dan menyedari bahawa dia tertidur terlalu lama dan si kura-kura sudah hampir ke barisan penamat. Si arnab pun cepat-cepat berlari tetapi sering terlanggar batu batap pokok dan macam-macam lagi. Dan akhirnya kura-kura pun berjaya melintasi garisan penamat dan memenangi perlumbaan itu. Sekian, terima kasih. Batu besar di atas jalan. Suatu ketika dahulu, seorang raja di sebuah negeri memerintahkan pekerja-pekerjanya untuk meletakkan satu batu besar di atas jalan. Setelah batu itu diletakkan, raja tersebut bersembunyi di tepi jalan untuk melihat siapa yang akan menolong menggahlekannya. Batu besar tersebut golongan orang kaya dan pedagang yang lalu tidak melakukan apa-apa untuk menggahlekannya. Sebaliknya, hanya melihat dan menggaduh tentang keadaan tersebut dan menyalahkan raja negeri itu kerana tidak membuat apa-apa. Selepas beberapa ketika, seorang petani yang miskin yang sedang membawa beban dan atas bahunya berhenti dan bertungkus lumus untuk menolak batu besar tersebut untuk memudahkan orang lain berjalan di atasnya. Kemudian dia ternampak satu beg kecil di mana batu tadi berada dan mendapati di dalamnya mempunyai shilling, emas dan nota daripada sang raja.
tadi yang menyatakan bahawa emas tersebut adalah pemilik kepada sesiapa sahaja yang dapat mengalihkan batu tersebut. Sang petani tadi sangat gembira. Sang singa dan sang tikus. Ada seekor tikus yang tinggal di dalam satu lubang. Lubang itu berada di dalam hutan. Dekat dengan lubang itu tinggal seekor singa yang garang. Semua binatang takut dengan singa itu. Pada sesuatu hari di waktu malam, ketika singa sedang tidur, tikus itu pun keluar mencari makanan. Tikus berjalan di dalam gelap. Tikus tidak berapa nampak kerana keadaan yang sangat gelap. Tiba-tiba tikus terlanggar sesuatu. Rupa-rupanya tikus terlanggar singa. Singa sangat marah kerana ada yang mengganggu dia tidur. Berani kamu ganggu aku tidur, aku akan makan kau, kata sang singa. Tikus sangat takut. Tolong, jangan makan saya cuma seekor tikus yang kecil. Tuan tidak akan kenyang pun. Kalau makan saya nanti manalah tahu kalau Tuan perlukan bantuan saya. Satu hari nanti saya akan tolong rayu sang tikus. Apa yang tikus kecil macam awak ni? Tolong saya, hahaha. Saya adalah Raja Rimba. Kenapa saya perlu bantuan awak? Tapi tidak mengapalah awak terlalu kecil untuk saya makan hari ini, kata singa sambil ketawa. Beberapa hari kemudian, Gagak yang pandai. Pada suatu hari yang panas terik, seekor burung gagak berasa sangat dahaga dan ingin mencari air untuk diminum. Setelah lama mencari air, burung gagak tersebut terjumpa sebuah botol berisi air. Ia melihat ke dalam botol tersebut dan mendapati ia mempunyai sedikit air. Walau bagaimanapun, kepala botol itu terlalu sempit untuk burung gagak tersebut memasukkan mulut ke dalamnya. Setelah berfikir sebentar, burung gagak itu mula mengambil batu yang kecil satu demi satu dan memasukkannya ke dalam botol tersebut. Lama-kelamaan paras air di dalam botol tadi mula meninggi kerana ditolak oleh ketulan batu tadi. Akhirnya si burung gagak pun dapat meminum air tersebut. Di sebuah hutan terdapat seekor anak dan tupai. Mereka berdua bersahabat baik. Hampir setiap hari mereka menghabiskan
masa bersama-sama pada sesuatu hari si tupai berkata kepada sang anak, mari kita buat sarang untuk perlindungan kita musim hujan nanti. Betul kata awak, si tupai, tapi saya mahu rehat sebentar, jawab sang anak. Kemalasan malang. Jamin membawa anak-anaknya ke kedai kek. Aneka mereka hendak membeli bahan untuk membuat kek. Hana dan kakaknya mencari telur, mentega, gula, vanila dan tepung kandung. Mereka juga membeli belon dan topeng. Kesemua barang itu dimasukkan ke dalam troli. Kemudian mereka ke kaunter untuk membuat bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aiman Maisarah. Tajuk cerita saya ialah Anak Itik yang Hodoh. Di sebuah taman tinggal seekor ibu itik bersama anak-anaknya. Ia mempunyai seekor anak yang berlain rupa. Anak itik tersebut agak hodoh dan lebih besar daripada anak-anak itik yang lain. Rupanya sungguh hodoh, fikir ibu itik. Hari ini cuaca sungguh baik. Mari kita pergi berenang, kata ibu itik kepada anak-anaknya. Jangan berenang jauh dari ibu dan berhati-hati dengan kucing, sambungnya. Haiwan-haiwan lain di taman itu sering mentertawakan anak itik yang hodoh itu. Jangan datang dekat kami. Rupa kamu sungguh hodoh, kata mereka. Anak itik berasa sungguh sedih kerana semua haiwan tidak suka akannya. Ibunya juga tidak mempedulikannya. Lebih baik aku lari dari sini, fikir anak itik. Pada malam itu anak itik melarikan diri. Akhirnya ia sampai di sebuah rumah ladang yang besar. Di situ terdapat seekor kucing dan seekor ibu ayam. Adakah kamu boleh tangkap tikus? Tanya kucing. Adakah kamu boleh berkeluh? Tanya ibu ayam pula. Tidak, jawab anak itik. Kalau begitu kamu tidak boleh tinggal di sini, kata kucing dan ibu ayam. Anak itik terpaksa pergi dari situ. Ia tidak ada tempat untuk berlindung ketika hujan. Ia basah kuyup dan kesejukan. Apabila letih, ia tidur di bawah pokok. Seekor petani menjumpai anak itik. Dia membawa anak itik pulang. Namun, anak lelaki petani tidak menyukai anak itik. Dia menghalau anak itik. Anak itik lari membawa diri. Ketika musim panas, anak itik menjadi semakin
semakin besar dan kuat. Ia bertukar menjadi seekor swan putih yang cantik. Ia boleh terbang dan berenang bersama swan lain. Akhirnya ia menemui keluarga asalnya dan hidup gembira. Dan sang tikus, seekor singa, sedang terlena di dalam hutan. Seekor tikus kecil secara tidak sengaja terpijak ekor sang singa. Itu sang singa terjaga lalu menangkap sang tikus. Tolong, lepaskan saya. Saya akan menolong kamu suatu hari. Nanti kalau kamu lepaskan saya, tidak, kata sang tikus ketakutan. Sang singa pun melepaskannya. Pada suatu hari, sang singa terkena jerat si pemburu. Ia meminta tolong sang tikus. Terdengar jeritan itu, ia pun segera mendapatkan sang singa. Sang tikus menggigit jerat itu sedikit demi sedikit. Akhirnya sang singa pun bebas. Terima kasih kerana menolong saya, kata sang singa kepada sang tikus. Okey, terima kasih. Terima kasih. Batu besar di atas jalan. Suatu ketika dahulu, seorang raja di sebuah negeri memerintahkan pekerja-pekerjanya untuk meletakkan satu batu besar di atas jalan. Setelah batu itu diletakkan, raja tersebut bersembunyi di tepi jalan untuk melihat siapa yang akan menolong mengalihkan batu besar tersebut. Golongan orang kaya dan pedagang yang lalu tidak melakukan apa-apa untuk mengalihkannya. Sebaliknya hanya melihat dan mengadu tentang keadaan tersebut dan menyalahkan raja negeri itu kerana tidak membuat apa-apa. Selepas beberapa ketika, seorang petani yang miskin yang sedang membawa beban di atas bahunya berhenti dan bertungkus lumus untuk menolak batu besar tersebut untuk memudahkan orang lain berjalan di atasnya. Kemudian dia ternampak satu beg kecil di mana batu tadi berada dan mendapati di dalamnya mempunyai shilling, emas dan nota daripada sang raja tadi yang menyatakan bahawa emas tersebut adalah pemilik kepada siapa
siapa sahaja yang dapat mengalihkan batu tersebut. Sang petani tadi sangat gembira yang pandai. Pada suatu hari yang panas terik, seekor burung gagak berasa sangat dahaga dan ingin mencari air untuk diminum. Setelah lama mencari air, burung gagak tersebut terjumpa sebuah botol berisi air. Ia melihat ke dalam botol tersebut dan mendapati ia mempunyai sedikit air. Walau bagaimanapun, kepala botol itu terlalu sempit untuk burung gagak tersebut memasukkan mulut ke dalamnya. Setelah berfikir sebentar, burung gagak itu mula mengambil batu yang kecil satu demi satu dan memasukkannya ke dalam botol tersebut. Lama-kelamaan, paras air di dalam botol tadi mula meninggi kerana ditolak oleh ketulan batu tadi. Akhirnya, si burung gagak pun dapat meminum air tersebut. Pada zaman dahulu, di sebuah rimba, tinggal beberapa jenis haiwan termasuk anak dan kura-kura. Si anak sering berlari ke sana sini dengan laju dan mengejek kura-kura kerana berjalan lambat. Si kura-kura berkata, memang betul aku lambat, tapi aku ingin mencabar kau untuk berlumba. Si anak mendengar cabaran kura-kura itu ketawa. Haiwan-haiwan lain terdengar ketawa si anak itu dan bertanyakan kenapa, dan si anak pun menerangkan kepada mereka bersetuju untuk melihat perlumbaan tersebut. Malam itu kura-kura tidur awal untuk mendapat rehat yang cukup. Manakala si anak yang terlebih menenangi perlumbaan tersebut. Keesokan harinya perlumbaan pun bermula. Si anak lari dengan pantas. Sekian lama anak berlari, tibalah masa anak berasa penat. Anak mahu berehat di bawah pokok dahulu kerana terlalu yakin dia akan menang dan si kura-kura mustahil akan mengatasinya. Sementara si anak tidur nyenyak, kura-kura terus berjalan walaupun perlahan. Tetapi kura-kura tidak berhenti dan akhirnya kura-kura berjaya melepasi anak yang masih tidur di bawah pokok. Selepas beberapa ketika, si anak terjaga dan menyadari bahawa dia tertidur terlalu lama dan si kura-kura sudah hampir ke garisan
penamai. Si anak pun cepat-cepat berlari, tetapi si sering terlanggar batu-batu, pokok dan macam-macam lagi. Akhirnya kura-kura pun berjaya melintasi garisan penamai dan menenangi perlumbaan itu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seekor tikus yang tinggal di dalam satu lubang. Lubang itu berada di dalam hutan. Dekat dengan lubang itu tinggal seekor singa yang garang. Semua binatang takut dengan singa itu. Pada suatu hari di waktu malam, ketika singa sedang tidur, tikus itu pun keluar mencari makanan. Tikus berjalan di dalam gelap. Tikus tidak berapa nampak kerana keadaan yang sangat gelap. Tiba-tiba tikus terlanggar suatu. Rupa-rupanya tikus terlanggar singa. Singa sangat marah kerana ada yang mengganggu dia tidur. Berani kamu ganggu aku tidur, aku akan makan kau, kata sang singa. Tikus sangat takut. Tolong jangan makan saya cuma seekor tikus yang kecil. Tuan tidak akan kejangkut kalau makan saya. Nanti manalah tahu kalau tuan perlukan bantuan. Satu hari nanti saya akan tolong, rayu sang tikus. Apa yang tikus kecil macam awak ni boleh tolong saya? Haha. Saya adalah Raja Rimba. Kenapa saya perlu bantuan awak? Tapi tidak mengapalah awak terlalu kecil untuk saya. Makan hari ini, kata singa sambil ketawa. Berapa hari kemudian sedang tikus berjalan-jalan di dalam hutan mencari makanan. Tiba-tiba dia terdengar suara singa mengaum minta tolong. Tikus berlari sekuat hati menuju ke arah suara singa. Dia ternampak singa terperangkap di dalam sebuah jaring. Perangkap yang dipasang oleh pemburu. Tikus terus menggigit jaring itu sampai putus. Sang singa mengucapkan terima kasih kepada tikus kerana telah menyelamatkannya. Saya tak sangka awak yang kecil ini boleh menolong saya, kata singa. Anak dan kura-kura. Pada zaman dahulu di sebuah labah terdapat beberapa jiwana termasuk anak dan kura-kura. Si anak sebalah ke sana sini dan laju dan menakura-kura kerana berjalan lambat. Sekura-kura berkata, manik betul aku lambat, tapi aku ni mencabar kau untuk berlabah
sabar kura-kura itu. Ketawa hendak warna tiga ketawa si anak itu dan bersamakan kenapa dan si anak pun menanggah kepada menekah berjatuh untuk melihat pun perlombaan tersebut. Malam itu kura-kura tidur untuk mendapat rehat yang cukup. Manakah lesindak yang terbaik akan menagih perang pedang. Esoknya yang penggunaan pula si anak lari degah di bawah pokok daun kerana terlalu yang akan menangis dan si kura-kura masuk akan setelah si anak tidur, kura-kura terberjalan upah yang tetapi kura-kura tidak bersadar. Kura-kura yang besar dan dari bawah tidurlah terlap dasi kura-kura sudah hampir ke garisan pertama. Si anak pun cepat-cepat berlari tapi setidaknya betul batu dan batang pokok dan macam-macam lagi ada yang kura-kura pun berjalan mensi garisan pertama dan menangis tembakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Dayana Davina binti Muhammad Zaha. Saya akan membaca singa yang tamam. Pada suatu hari seekor singa yang sudah beberapa hari tidak makan ternampak seekor anak yang sedang tidur di bawah pokok. Si singa tersebut berfikir akhirnya ada makanan yang lezat untuk aku makan. Apabila menghampiri anak tersebut, si singa ternampak pula seekor rusa yang sedang lalu berhampirinya. Si singa pun berfikir rusa ini nampak lebih menyelerakan, baik aku mengajarnya. Si singa pun beralih arah dan meluru untuk membaham si rusa. Bunyi tersebut membuat si arnab terbangun dan setelah menyadari apa yang sedang berlaku, dia pun lari untuk menyodok daripada singa tersebut. Malangnya bagi si singa rusa tersebut juga berjaya lari dari pandangannya. Lalu si singa gagal menangkap rusa tersebut. Si singa berfikir dia masih ada si arnab tadi untuk dijadikan makanan. Akan tetapi arnab tadi pun sudah tiada. Sekian, terima kasih.